Bicara. Musim terbaru Bicara membuka tirai malam ini dengan menampilkan tokoh muzik Melayu tersohor yang tidak perlukan banyak pengenalan. Beliau merupakan antara seniman yang mengubah dunia muzik Melayu. Beliau ialah M. Nasir, seorang penyanyi, pengubah lagu dan penerbit album kelahiran Singapura. Sepanjang lebih 35 tahun perlibatannya dalam dunia muzik sebagai penyanyi, nama M. Nasir sudah terpahat dalam lebih 50 album muzik secara solo, duet, kompilasi ataupun berkumpulan. Sepanjang kerjayaannya juga, M. Nasir sudah memenangi puluhan anugerah seni muzik dalam pelbagai kategori seperti lagu terbaik, penyanyi terbaik dan album terbaik. Dan pada tahun 2001, M. Nasir dinobatkan dengan anugerah pencapaian sepanjang hayat oleh Anugerah Planet Muzik. Tahun lalu pula, M. Nasir mendapat penghormatannya yang tertinggi selaku seorang seniman apabila beliau diberikan gelaran Doktor Falsafah Kehormat oleh Universiti Utara Malaysia sebagai mengiktiraf sumbangan cemerlang beliau kepada masyarakat dan industri kreatif. Kreativiti M. Nasir diakui luar biasa dengan beliau seolah-olah dikatakan mempunyai sentuhan sakti sehingga berjaya menghasilkan puluhan lagu-lagu hits dan kebanyakan penyanyi yang mendapat lagu gubahan beliau pula bangkit menjadi artis-artis besar seperti Serge, Wings, Ella dan Ziana Zain. Dalam wawancara bicara yang berkonsepkan monolog ini, kami biarkan M. Nasir berbual dan bercakap tentang muzik sepanjang 50 tahun lalu dan kupasan beliau tentang evolusi muzik Melayu, psikologi muzik masa kini dan bila sebenarnya dunia muzik Melayu sampai ke muncaknya. Dunia sudah berubah dengan internationalism, globalization apa semua dan penggunaan ataupun muzik atau pembelian muzik daripada luar, daripada Amerika punya market dan Britain tambah-tambah banyak lagi. Orang menjadi westernized dari segi budaya dan sebagainya. Kita lihat dari sudut nak mengaktifkan muzik yang dikatakan muzik Melayu apa ni semua ni, sudah ada hambatan, ada kesukaran dia. Sebab kita dah banyak sangat boleh memilih muzik American, muzik British, muzik even sekarang Korea, kan, muzik Indonesia of course lah, kan, tentulah. Bila sampai puncak kita tak tahu. Tapi kalau kita ingat kerancakan muzik pada 60-an tu, kita sangat mengingatinya. Kita tahu tentang pop, berlakunya satu explosion, satu ledakan muzik atau lifestyle atau apa pada waktu tu, pop, ledakan pop pada waktu tu. Tapi adakah itu puncak? Kita tak tahu. Tak. Bukan dari segi musiknya, bukan dari penjualan albumnya. Penjualan album yang banyak bermula pada tahun 80-an. Agak nak masuk pertengahan dah mula menjual lebih 50,000 ke atas. Sehingga tahun 90-an dia dah boleh mencapai 600,000. Kalau itu kita boleh katakan puncak dari segi industri muzik. Kita boleh katakan tu antara 80-an ke 90-an.
Nah, tapi kepada orang yang lama ni mungkin dia cakap zaman lama zaman 60-an ataupun 70-an itu kita punya pencapaian yang tinggi lah, puncak dari segi apa tak tahu, kreativiti, dari segi lagu-lagu yang kita hasilkan. Tapi dari segi perniagaan muzik, itulah 80-an dan 90-an kita mencapai satu tahap yang agak tinggi. Kemudian menurun pada tahun-tahun 2000 bila dengan digital, dengan new media apa semua, kita berjuang, kita struggle untuk memahami ini industri ini, macam mana orang consume muzik apa semua. Dan sekarang ni dia dah mula difahami dan dari sudut bisnesnya, penjualan muzik dia kurang daripada zaman 80-an dan 90-an, tapi dia dah mula meningkat. Orang dah mula download secara betul lah, bukan secara pirate. Pasal itu pun ada juga, masih ada lagi orang illegal downloads lah. Dan kemudian dengan iTunes, beli album dari iTunes apa semua. Dari keseluruhannya pengetahuan kita dan kita jauhnya muzik kita kalau dibandingkan dengan muzik international sebenarnya dah tak jauh dah. Dia punya gap dah tak jauh dah. Kita boleh buat satu jenis muzik yang kualitinya sama dengan apa yang international buat. Tetapi kita cuma masih lagi masalah untuk menginternationalkan dari sudut pemasaran itu saja. So itu perkembangan dia. Tetapi dari sudut kerancakan dan saya lihat puncak muzik datang pada berlaku pada tahun 80 dan 90-an. Sebagai seniman yang mengukir nama pada zaman 70-an dan 80-an, Bicara bertanya kepada M. Nasir apakah keunikannya dan bagaimanakah pemikiran pemuzik Melayu pada zaman 80-an dan apakah yang berlaku pada zaman tersebut sehingga juga memacu dan mencorak dunia muzik Melayu. Ini jawapan M. Nasir. Pada tahun 80-an, segala-galanya berlaku pada waktu itu. Dunia dalam antara ke tahap satu lagi. So, semua orang nak berubah kepada satu tahap lagi. Macam orang kata anjakan, kan? Apa yang berlaku pada itu? Yang buat muzik 80-an tu begitulah. Dunia sangat sangat exciting, terlalu menarik bagi kami. Kita tahu kita akan buat sesuatu. Kita tahu kita akan buat sesuatu yang besar gitu. Pada waktu itu saja yang kita fikirkan. Kita nak buat dan energi kita memang banyak. Kita nak buat. Dan dunia bergolak pada waktu itu. Pada mulanya dengan revolusi Iran apa semua kan, dan lain-lain dan macam-macam. So memberi kesan juga pada kita orang. Hipis dah habis dan perempuan wanita Muslim dah mula pakai tudung. Dulu tak ada. Dulu tak ada. Dah pakai tudung. Benda semua mula pada 80-an. Awal 80-an. Dunia muzik di barat dah mula berubah dengan dia punya glam rock apa semua. Begitu rancak sekali. Kemudian dengan introduction the advent of video, itu satu benda yang sangat barulah.
kekuatan. Ini semua orang-orang yang lahirkan pada zaman-zaman 50-an dan 60-an. Dia mempunyai itu. Dia mempunyai kerohanian yang seperti itu. Dia mau ke depan, tetapi dia mau mengekalkan itu kerohaniannya. Itu banyak saya lihat pada orang-orang yang lahir pada zaman-zaman tu. Sekarang adalah legacy pada 80-an ni. Kebanyakan ni pun dah lebih, saya rasa lebih kuat lagi. Ya, saya rasa lebih kuat. Sekarang kita dah suka untuk melihat penyanyi yang tak pakai tudung ni. Ni perempuan tak pakai tudung dah. Semua penyanyi dah pakai tudung. Saya rasa kemahuan mereka untuk menandingi dunia ni. Itu satu. Kita rasa, kita pun boleh macam itu. Kita pun boleh. Kita ada, kita punya. Macam itu. Dan semangat untuk sama-sama berdiri sama tinggi lah gitu. Cheesy 7 is back with bigger flavors and a fresh mix of 7 quality cheeses. The new Cheesy 7 Pockets is a heavenly blend of cheeses bursting with tasty goodness. Cheesy 7 Pockets, the ultimate cheese experience. Nikmati kesenangan membeli belah dari rumah melalui TV. Saksikan pada waktu-waktu berikut hanya di Suria. Getting ready to plunge and breaking records is their absolute goal. Watch the world's elite swimmers and Singapore's finest, Tao Li, Kwa Teng Wen and Danny Yeo compete for the prestigious championship titles. FINA Airweave Swimming World Cup 2015 Singapore. Catch it live on Saturday and Sunday, 6 p.m. Only on Sports on Octo. Now back for the 4th big year. Radio Connect can help grow your business by connecting our listeners with your potential customers. Here's what some of our satisfied Radio Connect partners had to say about their experience. Radio Connect has been a win-win for us, and it helped us in raising our company profile and at the same time reach out to more customers. We are able to reach out to our audience. It's very effective. That's the power of radio. I attended the Radio Connect seminar last year. It was a real eye-opener. Having seen the benefits of radio advertisement, I'm very happy to renew the package. One lucky partner walked away with a grand car prize at the recent Partners Luncheon. Radio Connect has given our business a boost with its exclusive advertising packages. Right now, we even won a car. We are so excited and happy about it. We will definitely continue to advertise with MediaCorp Radio. So register now for a free MediaCorp Radio Connect seminar and enjoy one-time only special offer packages. Hurry, limited seats available. Advertise on MediaCorp Radio and turn our audience into your customers. Kau kekasih antara lamunan, segala kalimatku ini siapa yang mengerti. Muzik pun sekarang beza. Sekarang muzik dah begitu simple dan lebih pada penyanyi, lagu. Pada zaman dulu kan, people dengar hi-fi yang bagus and people dengar music. Even with mini combo ke pun diorang dengar the music. That's why benda-benda macam Guitar Hero semua timbul dulu. Guitar Hero, music hero lah, drum hero, bass hero. Tapi sekarang dah tak peduli dengan musicians ataupun musicalities. Tapi orang tahu muzik, orang nak muzik tu sedap je. Nak sedap. Nak baru, nak sedap. Everything nak kena catchy. Catchy. So satu hit song tu will last only for 1 or 2 months saja, and then change. Because radio perlukan
program tu rancak selalu. You cannot sustain satu lagu tu lama sangat. Nanti the rating akan jatuh. Orang asyik lagu ni je. Walaupun lagu tu masih popular lagi. So they need satu lagu yang catch dia cepat. Oh, this bagus lagu baru. 2 bulan habis. 2 bulan habis. 2 bulan habis. Tukar. Tak sampai ada kan? Tak sampai 2 bulan. Apa dia takrifan muzik Melayu sekarang ini dalam kupasan anda? Itu suka nak jawab. Kalau dulu kita suka nak jawab, tapi sekarang kita suka nak jawab. Sebab kita sedar bahawa ia adalah satu yang menjadikan orang Melayu, iaitu segala pengaruh dalam dunia ini. Segala pengaruh dalam dunia ini. Jadi begitu juga dia punya muzik. Jadi kalau berdasarkan jawapan anda, seolah-olah tak ada muzik Melayu. Itulah muzik Melayu. Segala pengaruh dalam dunia ini dan beberapa ciri unik yang dia ada. Beginilah kalau orang lain dengar muzik Melayu ni, kalau yang dinyanyikan oleh anak-anak sekarang, penyanyi-penyanyi sekarang, yang disampaikan penyanyi-penyanyi sekarang dalam arena pop, yang kebanyakannya adalah muzik barat, atau muzik barat tu sudah tak barat lagi, sudah dipanggil dunia dan sudah dipanggil universal kononnya. Jadi itulah muzik dia. Muzik barat tu pun muzik Melayu, tetap dinyanyikan oleh orang Melayu dan because structure muzik tu adalah dicipta oleh Amerika atau Britain gitu. Muzik popular, the skala dia, even bunyi dia tu, tetapi ada dari segi benda-benda kecil yang lain yang menjadikan kita tahu ni bukan dari Amerika ataupun dari Britain, tetapi daripada satu tempat yang mungkin di negara-negara Melayu. Jadi tetapi dia masih sebenarnya muzik barat lah, barat. So, itu ya, kalau itu nak dikatakan muzik Melayu, dan itu muzik Melayu. Bunda akhirnya terbongkar juara sia, tangisan dan gurindam. Even muzik asli pun punya pengaruh daripada luar. Dia kalau ikut sejarah dunia Melayu ni, dia memang aneh sebab dia banyak sangat pengaruh luar. Pasal orang datang dia ramai. Umpamanya saya katakan, kalau muzik orang asli itu, di mana-mana dalam dunia ni pun orang asli mempunyai muzik yang seakan-akan, melainkan kita yang mahir, kita boleh tahulah dari mana-mana. Jadi daripada situ ia berkembang, daripada pengaruh yang datang daripada terutama sekali India dengan China, kan? India dan China, kemudian Arab. Jadi daripada situ kita develop, kita bangun daripada pengaruh ni. Tapi kita jadikan bunyi itu, atau orang kata dia punya air ke, dia punya rentak dia, cara kita sembahkan tu sangat tersendiri kita. Muzik tradisi itu sendiri adalah pengaruh daripada semua jenis muzik dalam dunia ini. Walaupun yang cakap lagu asli, lagu, ya mungkin lagu tu memang lama, tetapi ia juga mempunyai pengaruh daripada tempat lain. Pertama saya, siapa artis Singapura ni?
saya pun cuma kenal beberapa saja. Siapa yang macam yang saya tahu yang popular di pasaran tu, saya tahu beberapa, bukan kenal secara personal, tapi tahu yang mereka ada di situ. Boleh berikan contoh? Ada seperti kumpulan Slick umpamanya, Leif Aziz umpamanya, ada rapper seperti Jali umpamanya, tak ada artis pop Singapura lagi kan, ada lagi yang Awi Rafael umpamanya, Awi Rafael, kemudian ada lagi, tak ada kan? Tapi ini yang ada yang kita tahu ada kat situ lah. Kita ke ruangan Anak Watan SG dan hari ini kita menampilkan Faizal Abdul Aziz. Anak Watan kali ini merupakan bekas pelajar Madrasah Al-Junid yang telah muncul sebagai pelajar terbaik Fakulti Seni dan Sains Sosial di Universiti Nasional Singapura tahun lalu. Dalam setiap perubahan, pasti ada cabaran yang harus ditempuh untuk menyesuaikan diri dalam suasana yang berbeza. Saya kurang fasih dalam bahasa Inggeris semasa saya pergi ke maktab rendah. Susahlah juga saya ingin berkomunikasi ataupun memahami apa yang guru-guru saya ajarkan. Persediaan awal itulah resepi kejayaan beliau sehingga beliau berjaya merangkul kepujian kelas pertama dalam subjek ilmu alam dan anugerah berprestij Lee Kuan Yew dan ditawarkan tempat di Universiti Cambridge. Namun begitu, Faizal telah membuat keputusan untuk menundakan pengajiannya. Saya ingin bekerja dulu kerana saya ingin mengumpulkan wang. Kerana masa saya mendapat tawaran di Cambridge, tawaran scholarship tu tak tiba sama. Ibu bapa saya tidak melarang yang saya menjadi pramugara dan tidak meneruskan pelajaran di Cambridge kerana mereka yakin saya ada rancangan saya sendiri, jadi mereka tidak membantah. Saya harap kejayaan saya ni boleh menjadi sumber inspirasi lah kepada rakan-rakan saya di madrasah yang ingin juga mencapai kejayaan. Nurture a smart baby from bump to birth with expert help at Parents Connect Seminar on 31st October. Boost your baby's brain development during pregnancy. Plus, learn ways to supercharge a newborn's language development in the first 3 months. Suitable for expectant parents. Register at smartparents.sg before 1st October to enjoy 50% off and a goodie bag worth $100. Parents Connect Seminars are organized by Smart Parents, a MediaCorp initiative. When I need love, I go to my Angmo boyfriend. When I need to watch something funny, I also go to my Angmo boyfriend. Just kidding, I actually go to Tiger Laughs. Enjoy well-loved MediaCorp comedies, old and new, including all seasons of the news. Plus, preview of the new season and behind-the-scenes snippets, all for free. Laughs on demand is like love on demand. Very clever, right? Thanks, everybody. Thanks. Peragut ini pintar dan pantas. Si mangsa pun tak dapat mengenal pastinya. Si penjenayah semakin berani. Walaupun dia licik, polis akan menjaki dan menghalanginya. I found the suspect's motorbike at my location. Jejak Jenayah, Rabu 8:30 malam di Suria. Dibawakan oleh Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan. Segala puji-pujian kutujukan padamu. M. Nasir dianggap sebagai tokoh legenda atau sifu dalam dunia muzik Melayu. Namun siapa pula dalam hemat beliau nama-nama yang memberi sumbangan besar kepada dunia muzik Singapura? Ini jawapan M. Nasir. Pencipta lagu, dia kebanyakan penggubah lagu, pencipta lagu pada zaman dulu seperti Ahmad Jaafar, umpamanya Zubir Said, umpamanya itu mereka-mereka yang
kita punya datuk-datuk yang dah bermula pada waktu tu. Zaman saya banyak macam Mesatan, dia pun dah mula lebih sebelum saya lagi. Ksem Masdo yang pun sebelum saya lagi. Dan pada zaman saya sendiri ramai. Tapi dia ada aliran lain, maksudnya mereka orang sekarang panggil singer-songwriter. Dia Ramli Sarip umpamanya, Eddie Marzuki, di Malaysia, di Singapura saja, Ada beberapa kumpulan yang popular pada waktu itu macam umpamanya Black Dog Bone daripada Singapura. Ini soalan yang sangat apa orang kata sukar nak jawab. Kadang-kadang kalau ada jawab kita dah boleh buat dah kan, kalau ada jawapan. Tetapi environment creativity itu perlu dijadikan environment creativity. Saya faham di dunia, di hidup macam di Singapura ni, satu pusat komersial, tak banyak karyawan. Dan kita tidak akan mungkin menghasilkan banyak karyawan sebab kita that's the purata dia. That's the ratio, dia ada ratio dia. Kalau orang 1 million, dia ada berapa karyawan aja. Kalau dunia macam umpamanya Switzerland tak ramai orang, berapa karyawan yang boleh keluar hasilkan? Tak boleh. Jadi itu yang berlaku. So, bila kita buat sesuatu untuk orang lain, kita tak tahulah benda itu sampai ke tidak pada orang lain tu. Bila kita buat untuk kita je, adakah kita buat untuk kita je atau kita buat untuk lain? So kalau kita buat untuk kita je, kita dah lama dah gini. Kita selalu macam kita sebagai, saya lebih suka karya orang lain daripada karya saya. Tapi suka. Allah, kalau aku boleh buat macam gitu, best lah. Sedap. Itu lagi best. Itu lagi bagus. Macam dulu saya minat dengan banyak lagu-lagu yang macam gitu. Bukan lagu-lagu yang, walaupun lagu-lagu nak sama je, lagu macam Nusrat Fatih ke apa ke, satu bentuk. Okey, kumpulan Sting, kumpulan Polis ke apa ke, saya geram. Kenapa kalau saya boleh buat macam itu, saya suka dia punya. Tapi dan banyak lagi artis lagi yang saya suka, dan saya sangat suka. Dan saya kadang-kadang kagum macam mana dia boleh. Allah, kalau patutnya aku boleh buat macam itu kan, atau mungkin lebih daripada itu. Tapi itu tak mungkin berlaku lah, sebab itu adalah satu cita-cita memang ada pada seniman kebanyakannya. Tapi dia tak tahu apa yang berlaku pada dia punya karya. Sampai mana tahap dia tak tahu. Dia akan mungkin sampai sikit, dia rasa sampai kat situ. Tapi sejauh mana? Tapi tetap tiap lagu yang dia buat tu perlu ada satu kesampaian. Dia sendiri boleh cakap, ni lagu ni aku dapatlah benda tu, kan? Tapi saya tak tahu pasal kebanyakannya lagu tu saya
saya berceritakan orang, berceritakan untuk orang. Jadi untuk saya mungkin satu dua lagu lah.